Assalamualaikum. Hasnah Arsyad, Azimah Isha, Zainul Abdul Rahman, Kak Jamilah Osman, Zarina binti Mohi, Kefli Zul. Corak tudung ni buat macam nampak Ustazah pakai tudung sengit kan, padahal corak dia. Sibukkan tudung pula Kefli Zul kata. Dia tak sengit tapi corak dia. Sini hitam, sini putih. Acana tudung Palestin. Okey. Syarifah Ibrahim, Zurina Selamat, Zainun Abdul Rahman, Siti Is pertama kali sebut ni. Cikgu Jah, Rus Aniza Abdul Raji, Raizah Awang Hamad, Suzana Amiruddin Hajjah, Khalijah Muhammad, Hanisa Syafi'i, Nur Alis, Yani Sarah Aisyah Zam, Syai Marini Sahriman, Nur Afidah Bahari, Aini Junainah Ismail, Syazi Azi Amin, Hasnah Abdul Rahman, Ayuan. Hari ni tempahan apa pula tu? Hari ni kasut tak terbalik Ayuan. Ida Kahar, Haslina Abdul Majid 300 stars, thank you. Halimah Halimah Muhammad Ismail, Zanariah Zakaria, Noriza Abdul Rahman, Kamsiah Baharum, Siti Hajar, Mazni Ahmad, Zainul Hadi, Nur Husna Abdul Wahab, Suryani Ali, Hanis Raihani. Terima kasih 50 stars. Hani bukan Hanis. Okey. Ida Najwa, Fadilah Rahman, Rozaya Razali, Asyah Ahmad Zain, Nur Aini Abdul Rahman. Dah sihat ke Kak? Nora Mansur, Yunizara, Faiza Ahmad 100 stars, thank you. Hanisa Syafi'i, Jamilah Osman. Tak apa Kak, faham sangat. Apa Kak Jamilah tulis tu? Daun pandan wangi, rosa gunting. Rosa gunting semakin terbaik menulis nota, Masya Allah. Tahniah teruskan. Rahani Karim, Hajah Kak Yah Jumarini Kandar, Siti Rafa'ah Badrun, Alhamdulillah amin. Anugerah Arbi, Nurul Fatin Atikah, Rokiah Abdullah, Rugayah Osman, Nurizan Hasan, Wan Rohani, Wan Osman, Azizak, Asma Kasim, Jamila Bacuk, Nafisa Haji Itam, Alhamdulillah. Nurul Iradah Supian, Wan Saliza, Wan Muhammad, Rukiah Jusuf, Aida Adha Abu Bakar, Noriza Abdul Rahman, Kamaliah Tokwan. Kan Ayuan, balik Mekah pakai telekong. Dah rindu Mekah, selipar terbalik macam. Zailan Muhammad. Siapa 50 stars tu? Minta maaf tak sempat baca nama, dah naik atas dah. Fauziah Dola, Zainun Matnur, Umi Afan Kalisyah Umairah, Emma Yunus. Alah lajunya. Cik Long, Susha Hafiz, Hafizah Wagiran. Terima kasih. Bintang-bintang from Johor, Julidah Amo. Bintang pula apa? Hati from Johor. Dah tak larat nak sebut laju Benau. Okey lah, kita start lah ya. Sahabat-sahabat, saya sebenarnya pagi-pagi kekenyangan sebab tidur di rumah bapak malam tadi. Lepas subuh, hadiah sebab mengaji lepas subuh kot. Tiba-tiba keluar bilik, toeng, dapat nasi goreng soda pedas. Acana nak kata tu? Kan acana tu? Masya Allah kan. Itulah dia. Syok kalau duduk dengan family, kan mestilah masak sebab ada perut-perut family yang nak makan. Ustazah Zai kalau bersendiri nak masak, tunggulah perut meminta makan baru cari apa yang ada. Memang taklah kan. Nanti okey tiba-tiba jadi rajin masak, letak je atas meja, mengajar, akhirnya tak makan. Siapa yang makan? Tong sampah. Kalau duduk rumah bapak, adik saya goreng nasi pagi-pagi, dia tahu selera Ustazah Zai ni, nasi goreng pedas sangat sedapnya. So saya makan nasi goreng pedas tadi, saya belum minum, jadi sekarang saya minum dulu. Ku Halijah, Ku Ahmad, Maryam Ma'aruf,
Ada nama-nama yang tak pernah saya sebut. Didi Dias. Macam tu ke nak sebut? Farah Liana Ahmad. Masya Allah, Masya Allah. Kak Sarimah Imran, lamanya tak jumpa, apa khabar? Fauzia N. Rahmat 100 tas, thank you. Taz Husin, Masya Allah. Cerita apa orang Singapura nak dengar ni? Cikgu Jamila. Sekejap kita habiskan ayat ni, Sat. Amboi ke Ayah Gaus dah daftar nak bersama Nilofa. Kemain ke Ayah Gaus, dia nak jumpa Nilofa, lepas tu dia cakap nak jumpa Ustazah Zai. Ada ke Ustazah Zai kat situ? Ibu Ji, Masya Allah. Apa ni? Yusniza Yaziz. Macam cabaran kedua Ustazah Zai dah ready. Nuraisyah Haji Bakar. Shimarus, apa tadi nama tak pernah sebut. Sharifah Mansur. Line tak clear. Alamak. Cuba respon orang lain, line clear ke tidak. Nur Ain Mahfuz. Tu dah sebut dah nama. Alhamdulillah. Betul kan Kamaliah Tok Wan? Ada orang tua ni untung sangat-sangat. Ramai ni orang cakap mak ni comel. Nanti saya hadiahkan mak dekat semua sahabat La Tahzan. Nak ke nak? Cewa berangan Ustazah Zai. Suria Ismail, Siti Nur Aisyah, Rauzah Abdul Rahman, Idrusna Rusnah. Tak nampak tulisan yang dekat warna putih ni. Bestnya kalau dapat join Ustazah bersama Nilofa lah pula. Tengku Fariza, Terengganu clear. Nur Kamasutra. Siti Azmahani Mamat. Oh, Siti Azmahani Mamat join Rehlah Kedah Langkawi Tak habang pun no. Amboi. Ada sikit lagi seat untuk Kedah Langkawi. Cepat-cepat hubungi nombor tertera. Liza Atih dari New Zealand pun clear. Okey. Nur Azam Mansur 100 tas. Kemaman clear. Clear daripada Tawau. Anizan Atan. Apa nama produk ni? Sawana. Alhamdulillah. Rin Ali sudah ada dalam FB ku semalam. Dekat denganmu di Bangi, rugi Rin Ali tak pergi. Asia Sulaiman, Masya Allah. Masya Allah, hebatnya nota-nota anda. Berkerjaya ke suri rumah? Orang tua ke orang muda? Nuriza Abdul Rahman nak yang ni ke? Sekejap kan tengok muka suamiku pula. Alhamdulillah saya ready. Ya Allah. Dalam pada nak habiskan ayat panas tu, dah 700 orang bersama kita. Tudung saya bukan sengit ya, tapi warna hitam terlebih kat sini. Sini warna putih. So jangan pula tudung Ustazah macam sengit je. Tak sengit, tapi colour dia menyebabkan dia jadi macam tu. Tak kira lah sengit tak sengit. Semalam saya dekat KLIA kan sahabat, saya rasa tudung saya yang paling karipak pusing sekali. Dah tak pandang dah tudung apa, yang penting jemaah saya berlepas dengan bahagia, ceria. Ihtisham binti Sulaiman, sedapnya nama. Salasiah Abdul, anak bujang dah terbang ke belum? Ustazah boleh saya tanya apa benda ni? Sebab bagaimana nak hilangkan kes Nori Taman? Ada ramai dalam sahabat La Tahzan ni yang kematian suami, yang murung kerana kehilangan orang tersayang. Ramai. Tak percaya nanti dia komen. Ramai. Dan bila mereka bertemu dengan Ustazah, terima kasih Ustazah kerana setiap hari
menjadi motivasi yang saya tunggu-tunggu. Ustazah tak boleh tolong apa sahabat. Wallahi dalam urusan apa, Ustazah tak boleh tolong apa. Sebab yang maha menolong adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustazah jumpa terlalu banyak suara-suara hati yang meluah pada Ustazah. Majlis ilmu satu terapi. Setiap hari Quran perawat jiwa. Kalau kita nak, kita buat. Kalau kita tak buat, mulut kita kata kita nak tenang, kita nak bahagia, tapi sahabat kita tak buat. Dan kita buat lompat-lompat, sekejap buat, sekejap tidak. Saya minta maaf, saya kena cakap benda ni pada semua orang. Yang hari-hari dia pasti dapat kekuatan diri, insya-Allah. Jadi hantar messenger personal dengan Ustazah pun, kalau tanya soalan macam ni, Ustazah akan cakap tolong dengar la tahzan hari-hari. Sekarang fasabrun jamil. Kalau tak nak dengar Ustazah Zai, tak ada masalah. Yang penting ilmu setiap hari. Sahabat-sahabat, ilmu insya-Allah yang mendidik jiwa, hati-hati kita insya-Allah. Baik, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab roh saya terkenang-kenang jemaah yang saya hantar di Baitullahil Haram ko. Terus jemaah yang nak terbang ke Baitullahil Haram semalam sekarang dilaporkan, sedang dimasukkan dalam grup umrah kami. Mereka Masya Allah Tabarakallah baru je sejam yang lepas dibawa masuk ke dalam Masjidil Haram, buat pertama kali dibawa menunaikan fardu isyak yang belum mereka selesaikan betul-betul sebelum mereka masuk ke dataran Kaabah. Bukan senang tau nak dapat sekali solat berjemaah satu grup macam ni. Sebab dah tengah malam. Jadi Alhamdulillah mereka tidak dihalau lah kot. Kadang-kadang kita biasa je rezeki masing-masing kan, bawa grup. Okey, jom kita solat jemaah kat sini. Sebab kita tak naklah mereka solat dekat bilik kalau ada peluang kan. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, sekarang mereka sedang tawaf. Dan mereka akan habiskan dengan sa'i dan tahallul. Semoga mereka membawa doa-doa kita dan kita doakan mereka. Jom konon-konon kita bawa ruh kita terbang ke sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah. Ada beberapa orang PM Ustazah, kami tertunggu-tunggu live Ustazah daripada KLIA semalam. Saya tak menjanjikan untuk live sahabat, tapi saya ada buatlah beberapa video sebab saya cakap dengan Jaja, Kak Juwita Ismail ni bikin saya nak nangis pula tengok air mata dia. Memang rindu, Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga semua kawan-kawan sahabat La Tahzan kita yang belum pernah sampai ke sana, Allah pasti sahabat-sahabat sampaikan juga insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad.
Kak Nazatul Naina yang sentiasa bantu kami dalam Google Meet untuk kursus umrah. Mesti merasa juga betapa kita sayang mak-mak ayah-ayah kita ni yang tak pernah sangat bermusafir keluar daripada kampung kan, di kalangan mereka orang-orang miskin. Masya Allah, sahabat-sahabat dapat pertama kali keluar daripada kampung mereka terus menuju Baitullahil Haram, dan Allah permudahkan urusan grup ini tanpa berdebar-debar pasal flight macam grup yang sebelum-sebelum ni kan. Mudah. Cuma di KLIA semalam saya memang tak berani buat live sebab tangan kanan saya, Ustaz Azwan, tidak ada bersama-sama. Saya kena mengiringi staff. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Kak Naza, okay, saya khawatir tengah sibuk-sibuk buat live, staff panggil Ustazah ni kan. Lepas tu ibu-ibu ayah-ayah kita, Allah sahabat, Masya Allah, keterujaan mereka tu yang kita dah senaraikan sebagai orang yang sepatutnya ambil wheelchair, tiba-tiba, Ustazah saya tak nak wheelchair, saya kuat, saya sihat. Anak-anak dah bulat mata dah, sihat sampai KLIA. Orang yang tak dijangka pula, ketakutan dia sampai ada yang terkencing dekat baju, sedangkan bagasi dah masuk dekat dalam. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Jadi Masya Allah, petugas kita santuni mereka, pakai telekung je lah. Nasib baiklah orang kecil kan, sarung tangan panjang ke sini, Masya Allah. Lepas tu stokin depo, Ustazah dah pesan dah, nak pergi umrah ni jangan pakai stokin-stokin nipis orang perempuan ni, sebab nanti bila sujud kita tak sedar nampak tahu warna kulit stokin-stokin nipis ni. Cubalah biasakan pakai stokin orang lelaki. Stokin tebal itu bukanlah tebal macam orang dekat Saleji tu, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bila makcik ni tak ada pula stokin tu, Jaja buka lah stokin dia, bagi elok lah je. Stokin kau sampai kat Mekah, kau duduk dekat KLIA. Jadi sahabat-sahabat, macam-macam pengalaman, ya Allah permudahkan. Jadi bila mereka landing di airport Jeddah, kemudian dibawa dengan bas untuk ke hotel di Mekah, dah check in, dah dapat bagasi, bilik semua dah settle, barulah mereka dibawa masuk ke dalam Masjidil Haram untuk bertawaf. Jadi orang yang masuk Mekah dulu ni memang ibarat berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya mereka susah dulu, mereka penat dulu, buat yang wajib dulu, jumpa dengan Kaabah dulu. Tu Ustaz Azwan punya favourite, kesukaan masuk Mekah dulu. Ustazah Zai pula kalau tanya suka masuk Madinah dulu. Kenapa Ustazah? Sebab boleh kenal-kenal jemaah dulu, boleh berehat-rehat dulu. Semua kita. Tapi kalau dah keputusan begitu, kita tak payahlah saya tak suka, saya tak sokong. Kau dah kenapa? Sebab semuanya ada kebaikan, semuanya ada kebaikan. Tapi orang yang masuk Mekah dulu ni, bila dah selesai umrah malam ni, memang dia super letih, kadang-kadang boleh jadi demam, tubuh yang tak kuat. Tapi lepas ni santai, rehat. Di Madinah rehat, kan bolehlah fokus nak shopping-shopping ke apa kan. Macam gitu. Ada orang suka masuk Mekah dulu, ada orang suka masuk Madinah dulu. Tapi kedua-duanya tak ada yang tak best, kecuali best-best belaka. Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi sambil kita fasabrun jamil, jom sama-sama lebih 1000 orang kita niatkan, insya-Allah Allah mudahkan urusan ibu ayah kita, Allah mudahkan urusan mereka yang sedang bertawaf di Baitullahil Haram. Mungkin sekarang dah menuju ke tempat sa'i, akan bertahallul. Bebaslah mereka daripada pantang larang ihram. Selesailah umrah wajib mereka yang pertama. Yang mempunyai waris yang tak pernah ke Baitullahil Haram, lalu Allah matikan dia tak sempat berhaji, tak sempat berumrah, itulah ada upah haji, upah umrah, atau badal haji atau badal umrah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kadang-kadang kita tak faham benda-benda macam ni. Jadi subhanallah, sementara kita hidup, ada rezeki sihat, ada rezeki keuangan, contoh plan untuk ke situ dulu berbanding ke tempat-tempat lain. Dan bayangkan semua 18 orang calon umrah tajaan, tak ada seorang pun di kalangan mereka yang mengatakan tak teringin nak pergi ni, orang yang duk recommend acik suruh pergi, tak ada. Semua kalau kita sembang dengan mereka tu, lama dah teringin, lama dah doa nak pi, tak sangka lah Allah pilih lagu ni. Macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut, saya teramat yakin dan percaya
Bila kita mendoakan mereka, kita rasa bahagia dengan mereka, Masya Allah, sekejap je nanti Allah akan jemput kita. Sekejap Ustazah, saya ni dah berjap-jap dah, tak sampai pun lagi. Hati bersihkan dulu sahabat. Insya Allah Allah akan pilih yang betul-betul. Itulah makan nasi goreng pagi-pagi sedap-sedawa je. Kan sahabat-sahabat, Allah akan jemput kita pada waktu yang tepat, pada waktu yang paling berkat, insya-Allah, ketika kita masih sihat, mudah-mudahan. Okey, tudung saya nampak macam sengit tapi tak sengit, hanya sebab tone warna dia yang tak sekata. Okey, kita tak payah fokus dengan tudung dan lain-lain. Kita sekarang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amin, amin, amin. Agusniar Tanjung Johari, anak salihah. Amin, amin, amin. Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Anugerah Arabi, Allah pasti panggil. Terus niat doa. Amin, amin, amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga semua sahabat-sahabat Latahzan yang belum Allah segerakan, Allah segerakan. Adakah di mata anda yang melihat, Ustazah, saya kenal seorang ni, ataupun diri anda sendirilah, jangan malu. Saya umur dah 50 tahun ke atas, Ustazah. Kalau tengok harga umrah sekarang ni, ya Allah, kalau nak dapat package selesa memang 8,000, 9,000, Ustazah, saya memang tak mampu. Rasa sampai kiamat pun tak mampu. Ustazah bayangkan, tanggungan saya sekian-sekian, kan memang tak mampu, Ustazah. Tak apa, Allah jemput bukan yang mampu, Allah jemput yang mahu. Jadi jangan menipu. Sudah, ni pantun 3 kerat. Allah tak jemput yang mahu, Allah tak jemput yang mampu, Allah jemput yang mahu. Syaratnya kamu jangan menipu. Kan, menipu siapa? Menipu Allah lah. Menipu diri sendirilah, bukan menipu Ustazah. Okay, sebab kami dah tengok dah orang-orang yang ada menipu ni kat sana. Kamu tunggulah, ni susah, tu susah. Akhirnya dia sendiri mengaku. Kan jangan. Allah bagi cash je kat kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Memang tak mampu. Rasanya sampai mati mustahil nak dapat harga ribu-ribu macam tu. Sahabat, makin lama kos makin tinggi, makin lama kita makin tak sihat. Kita memang tak mampu. Umur dah kategori warga emas Al-Fawwas, 50 tahun ke atas, bukan 60 tahun ke atas. Dan kita insya-Allah adalah, ni syarat utama. Okay, jadi orang ramai recommend ni, tapi bila Ustazah tanya hubungan dia dengan masjid, oh, dia tak pernah pergi masjid, Ustazah. Cannot lah. Kita nak hubungannya dengan masjid sangat cantik. Ke masjid untuk solat jemaah yang lelaki, ke masjid untuk majlis ilmu yang perempuan, ke masjid lelaki perempuan untuk aktif bermasyarakat. Apa saja kerja-kerja kemasyarakatan yang melibatkan masjid, program-program gotong royong sebagainya, dialah yang mengimarahkan rumah Allah. Percayalah, kaki itu Allah akan izinkan untuk masuk ke dalam Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi, masjid terpaling agung di dunia. Percayalah. Okay, jadi kalau anda ada mengenal, tolong laporkan kepada Ustazah. InsyaAllah ada rezeki mereka. Kan kita bawa mereka FOC from KLIA balik semula ke KLIA. Bukan duit Ustazah. Jangan terima kasih Ustazah kaya rayanya. Tak, hantu raya ada, kaya raya tak ada. Sahabat, duit anda sehari RM1. Cuma dengan jamaah kita boleh menjadikan ia sebagai satu realiti, bukan lagi fantasi. Bantu saya untuk menunaikan amanah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Biar pi kerja-kerja tepi yang selain daripada harga package tu, Ustazah urus. Duit tu dari mana? Pikir lain pula. Tapi yang duit anda tu hanya solid untuk bantu mereka. Maksud Ustazah yang PM-PM tepi tu, mereka ada yang uzur tak sihat. Malam ni umrah pertama mereka, ada yang kita nampak, oh makcik ni memang tak boleh, memang kena ambil petugas tolak wheelchair. Itu kena bayar lain kat sana. Petugas kita yang dekat Mekah, tu ada bayaran lain. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini bukan hidden cost. Ini memang nak bagi tahu, kalau dia tak larat, kita jangan paksa dia untuk bertawaf di dataran. Takut tombang, terpijak, so kita sediakan wheelchair. So yang itu, wheelchair bukan di dataran Kaabah, di mataf bahagian atas yang jauh. Perjalanan memang boleh somput, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi yang itu kan, orang duk Ustazah ni untuk jemaah umrah Ustazah, itu bukan tabung umrah ASA.
Siapa-siapa yang ada rasa, ya Allah diorang ni ada ke duit belanja, ya Allah diorang ni kalau sakit nak ditolak wheelchair, nak upah petugas kat sana macam mana, kan. Masya Allah. Kalau anda ingin bersama-sama dengan Ustazah, kalau tak ada pun Ustazah tahu, Ustazah kena kerja keras untuk bantu memudahkan urusan mereka, insya-Allah. Sebab yang Ustazah minta RM1 sehari daripada anda tu hanya untuk harga package yang selesa bagi mereka. Hotel mereka dekat, insya-Allah. Amin aminah, kata hantu raya pula. Okey, baru kita nak start. Start dah pula. Muka surat 38. Muka surat 38. Sedarlah sahabat. Perenggan bawah sekali. Apa nak bersyair pula ni? Sedarlah sahabat. Amin, amin. Terus berdoa Suryani Muhammad Isa. Pasti ada tempat untukmu. Takbir. Allahu Akbar. Saya memang semangat kalau dalam bab macam ni, sahabat. Sebab saya bermula dengan bukan sebab saya ada duit pergi Mekah Madinah. Jadi perasaan tu saya sangat rasa. Allah, Tazah Husin, hari-hari dah iklan. Hubungi je lah nombor-nombor kat bawah tu, Tazah Husin. Nanti pasti dia jawab, okey? Baik, sedarlah sahabat. Batuk. Sebab tu semalam di KLIA, saya pakai mask sepenuhnya. Okay, sebab saya ada rasa batuk-batuk sikit. Takutlah kita berdepan dengan mokcik-mokcik yang nak kena mereka ni sihat, kan. Kalau kita rasa kita macam bergejala, tak berapa okey sangat, batuk sebagainya, tutup. Bukan kita meraihkan ke-covidan. Itu kan dah Ustazah Zai, jangan merepek. Teruskan. Sedarlah sahabat, tidak perlu kita pamerkan segalanya. Ni cerita pasal media sosial semalam, kan. Tidak semua orang perlu tahu selok-belok kehidupan kita. Orang tahu ataupun tidak akan membawa apa-apa pengaruh dalam kehidupan kita. Apabila kita beritahu setiap perkara kepada khalayak, apakah lagi yang akan menjadi nilai pada diri kita? Ini hubungan dengan handphone, media sosial semalam yang kita sambung. Apakah lagi yang akan menjadi harga untuk diri kita? Jelas yang kita tidak akan punya nilai, tidak akan ada yang istimewa pada kita. Jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia pun kita tidak akan punya harga dan nilai. Di hadapan Tuhan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia pun kita tidak akan punya harga dan nilai. Allah ya Karim. Kan, macam mana nak cakap? Saya nak sebut macam ginilah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Contoh-contoh, kalau anak dara, orang perempuan yang ya Allah, make upnya, make up. Lepas tu dia jadi pengantin. Ini dulu-dulu lah, dulu masa saya sekolah, kan, pergi tengok, pergi ikut mak saya, pergi pengantin apa semua, kan, pergi tengok orang kahwin, kan. Nanti kan, betul ke ni anak si Pulan ni? Makcik-makcik, betul ke? Kan saya dengar kat telinga ni, betul ke? Dah betul lah, anak dia yang tu lah yang kahwin ni, kau kenapa? Makcik-makcik bawang, lain sangat muka dia, ya, cantik betul. Nanti makcik bawang kata apa? Yelah, anak dia ni kan tak pernah make up. Kalau orang yang sekejap calik sana calik sini, dia make up lah macam mana pun orang dah tak nak pandang dah. Keluar rumah je calik sana calik sini, dah kenal dah. Oh ni kalau bajunya merah, pipinya merah. Kalau besok baju purple, pipi dia purple. Orang dah kenal dah. Jadi dia kahwin make up lah. Muah. Apa muah? Make up artist. Make up artist. Muah. Dulu kan saya kata, apa benda diorang ni muah kan? Rupanya make up artist. Panggillah mahal mana pun, ubahlah muka anda macam mana pun, orang tak heran. Sebab dah hari-hari ditunjuk. Ibarat seri tu dah hilang. Tapi kalau jumpa pengantin yang memang selebit, bukanlah selebit kan, calik lipstick pun tak pernah, pipi tak pernah merah, gitu je muka dia. Tiba nak jadi raja sehari, pengantin kan, sahabat-sahabat dia, nak jadi penantin, adalah orang make up kan dia. Lepas tu make up kan dia kan, orang macam lawanya. Lelaki-lelaki lalu rasa macam, nyesal aku tak ambil dia ni dulu, macam selebet je. Lawa pula dah jadi pengantin. Sebab apa? Sebab kecantikannya sebelum ini asli.
Tak pernah ditepek itu, ditepek ini. Bila dicalik sikit sudah begitu cantik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Jadi kita pun bila semua nak di media sosial kan ada bilik tidur nak tunjuk kat orang, ada kereta mewah nak tunjuk kat orang, semua nak tunjuk kat orang. Kan sekarang semua orang nak tunjuk pakai gelang-gelang besar-besar tu. Alah Ustazah, ni marketing, ni nak tunjuk dekat orang sebab saya meniaga ni. Tak salah, suka hati hampa lah hampa yang meniaga. Tapi bila lalu dekat wall kita dah tak heran dah. Dah tak heran dah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Ya Allah. Tak, bukan Muar Ina Salina ni. Jangan Muar itu Johor. Ini MUA huruf besar. Pergi kat Muar makan mi Bandung lah kalau kat Muar tu. Ina Salina nak kena babab tau. Sabar je lah. Raiza Awang Hamad, jangan bagi nombor akaun terus. Sebab kita nak dia didaftarkan sebagai penabung. Bukan daftar apa, hanya akan kita invite dekat dalam grup. Paling penting WhatsApp dulu, kata nak join. Jangan terus bagi nombor akaun. Nanti kita tak nak penyumbang tak tahu cerita tabung tu. Kita nak penyumbang tahu. Oh, bulan ni sekian dapat. Dia belanjakan banyak sekian. Berapa orang dah ditajuk umrah, berapa kali program Amanah Saham Akhirat. Gitu kalau duduk dalam grup. Baik sahabat-sahabat, ketelusan tu penting sahabat-sahabat dirahmati Allah, supaya penyumbang tahu ke mana. Jadi orang kadang-kadang tanya Ustazah, hari tu Ustazah pergi sandakan interview pakcik ni sekian orang. Ni dekat Sarawak ni saya nak interview 5 orang kot calon umrah di Sarawak, insya-Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. So, benda-benda semua tu kalau nak ikutkan masuk dalam bajet tabung umrah, tapi tak. Kenapa? Sebab tabung umrah tu hanya solid untuk belanja mereka pergi. Dan kenapa dinamakan tabung umrah dan Amanah Saham Akhirat? Apa saja program-program Amanah Saham Akhirat yang tangan Ustazah sendiri, kaki Ustazah sendiri, mata Ustazah sendiri menjadi saksi, benda tu sahih, betul, dan Ustazah dah sampai ke situ, insya-Allah kita akan salurkan. Jadi kita tak boleh sewenang-wenang. Ustazah, yang ni perlukan. Saya tak kenal siapa person in charge-nya. Saya tak tahu bagaimana kesinambungan misi dan visi. Itu semuanya merupakan satu amanah yang besar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebutnya Muar, bukan Muar. Kalau Muar tu makan mi Bandung. Wah Allah, korang ni macam-macam. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah pun dah tahu Muar-Muar ni. Dah asyik hari-hari je lalu dekat Facebook. Kan? Muar. Lepas tu leka lah orang duk tengok macam mana dia, dia blend kening. Aku ingat blender dekat dapur tu aja blend. Rupa-rupanya ada juga yang blend kening lah, apalah. Kata ustaz dengar sama, yang apa tu main blend-blend. Dia nak blender apa, entah bang cili kering tepek dekat kening ke. Tak tahu sahabat, dia lalu. Kadang-kadang aku ni kalau tengok berapa minit, kalau nak tengok sampai dia habis make up ni, ya Allah, 38 minit. Ada yang 1 jam lebih teruk berbenau. Kalau dah lalu, jangan hang tengok sampai kerja hang semua tak selesai. Kan lah setakat nak blend kening aja, aku blend kening aku masuk dalam blender cukup. Kan tak payah. Sebab itu kerja-kerja depa sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak akan mampu nak ikut. Ini orang buat resipi apa tengok, orang pakai makeup pun tengok, semua nak ditengoknya habis. Lepas tu laki balik kerja, yang kenapa kain tak lipat lagi? Busy lah bang hari ni. Ya Allah, busy apa? Subhanallah, sejak ada handphone ni asyik busy je. Siapa pula yang meninggal ni? Allahumma salli ala Muhammad. Arwah siapa ni? Tak dapat nak baca. Betul lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Memang buang masa kalau tengok reel. Reel ke real? Kat FB tu. Kami ni baru tahu Hamidah Saad. Muar bukan orang sebut nama saya apa? Dia orang kadang-kadang petik kata-kata saya. Dia tulis apa Saya tak ingat. Muzayyanah Abdullah. UMA. Dia tulis UMA, Ustazah Muzayyanah Abdullah. Saya kata apa benda UMA? Oh, dia pun nak kata mentang-mentang kalau Ustazah Asma Harun UAH. Dia pun tulis UMA, Ustazah Muzayyanah Abdullah. Saya tak pernah pula lah declare diri saya macam tu. Jadi bukan UMA, tapi MUA. Okey, pelajaran kita hari ini adalah MUA. Tapi kita berhenti belajar MUA. Sekarang kita teruskan bersama UMA.
Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tentunya, ni kalau ada orang lelaki dengar tergelak aja ustazah ni. Tahu-tahu aja. Dah semua benda dekat dalam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa benda kita tak tahu, tinggal nak kawal nafsu je. Aku nak tengok ke tidak mendalah ni. Ya Allah, nak conteng muka saja kadang-kadang dekat 2 jam. Lepas tu ramai je lah yang tengok keluarkan kain dalam mesin, tengok sampai handphone termasuk dalam mesin. Tak sedar ni, gisidai kain, tengok lagi. Lepas tu kain dah kering, lipat baju pun handphone kat situ, sambung balik. Macam mana dia blend kening dia pula. Lepas tu gosok baju, sangkut handphone, tengok baju pun terbakar. Inilah perempuan-perempuan zaman sekarang. Bukan semualah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Zamzilah Haji Abdul Rafa, terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, tentunya kita berhak mengatur mana yang menjadi privasi untuk diri kita, mana yang sesuai dipamerkan dan mana yang tidak patut dijadikan santapan umum. Ketahuilah kawan, yang paling berhak mengetahui segala selok belok kehidupan kita hanyalah dia. Ni siapa yang bagi Ustazah digedik-gedik ni, hari ni dia popular. Dia, yakni Allah. Ingat, hanya dia, tiada yang lain. Siapa dia itu? Allah. Subhanallah. Allah Maha mendengar. Dia pendengar paling setia, tempat mencurah perasaan yang paling dipercayai, menyimpan segala bentuk rahsia. Sahabat, siapa di kalangan kita yang pernah Ustazah sambung balik cerita Muar. Wan Romiza, idok le Ustazah nak sambung balik cerita Muar. Kita sambung cerita Umar pula ya. Cerita Ustazah Muzayyanah Abdullah dalam bicara Ustazah Zai dalam bab keberapa dah kita ni, muka surat 39, buku Fasabrun Jamil. Siapa yang menempah dalam selepas hari Khamis yang lepas, takkan dipost untuk minggu ni, insyaAllah akan dipost kepada anda mulai minggu depan. Sebab minggu ni kita rehatkan sahabat-sahabat tim khidmat, ada 2 orang yang tak sihat. Jadi kita tak nak mereka dalam rehat berpikir-pikir ni, siapa order ni nak post bila, tak payah. Okay, bagi dia berehat. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Doakan, insyaAllah doakan mereka dalam jagaan Allah, diberi kesihatan yang baik sekeluarga insyaAllah. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, siapa kat sini yang pernah rasa dia bercerita rahsia dia pada orang, tiba-tiba orang tu yang membuka rahsia dia sampai satu kampung tahu? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya selalu buat singkatan Umar kat gambar nota. Izin je Asia Sulaiman, memang dah UMA tu kalau tulis Ustazah Muzayyanah Abdullah dah panjang lah sangat pula kan. Cuma saya kata comelnya depa ni bubuh macam-macam kan. Asalkan benda yang untuk manfaat lah. Kita boleh fikir sendiri, ni kalau aku share macam ni manfaat untuk diri aku, untuk ummah ke tidak. Kita bukan fikir berapa like agaknya aku dapat kalau aku share ni. Fikirkan hidup kita ni nak memberi manfaat. Cukup dah sahabat-sahabat. Soal pahala banyak mana, nanti dapat ganjaran apa, tu semua hasilnya Allah yang tentukan. Okay, kita akan tenang bila kita jadi manusia yang bukan sibuk meminta, tapi kita sibuk nak memberi manfaat. Percayalah. Okay? Lantas, mengapa perlu meluah kepada yang lain? Sebenarnya kita berhak hanya meluah kepada Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mengapa mesti meluah kepada manusia yang hakikatnya hanya akan memberi kita kecewa? Apa bukti? Kan? Bang, spek ni macam nak patah dah bang, dah 8 tahun dah pakai. Macam tu, alah boleh je pakai lagi kan. Macam tu contoh kan cakap dengan suami kita. Tapi kalau dia punya sport rim kereta patah, contoh sahabat-sahabat rahmati Allah, belum patah lagi dah sibuk dah kan nak beli. Kita Ustazah spek kita ni nak masak untuk dia, nak tengok muka dia, nak patah dah dia tak belikan yang baru. Biasalah mengadu kepada makhluk, termasuklah suami kita. Biasa je untuk kita kecewa sahabat. Tapi Ustazah dah spek patah, takkan nak mengadu ke Allah pula. Toeng tiba-tiba ada spek baru ke? Maksud Ustazah, jangan suka menggantung harapan yang besar bila kita minta kepada makhluk Allah. Gantunglah harapan yang sangat besar bila kita meminta kepada Allah, kerana Allah, sahabat-sahabat, pemilik segala-gala. Segala-gala. Dan bila kita meluah kepada dia, subhanallah sahabat-sahabat, dia akan simpan. Dan kalau kita boleh dengar,
kita akan dengar macam gini. Tak apa, cakap lagi, luah lagi. Aku suka. Aku suka. Yang kau belum keluarkan tu pun aku tahu. Aku tahu, Allah Maha tahu, kata Allah. Sahabat, ni kita sibuk status saya pagi tadi apa? Kemarin lagi dia tanya ke Ustazah. Ustazah dah sibuk-sibuk semalam dekat KLIA. Ustazah, saya nak tanya, betul ke orang lelaki yang alim, dia boleh baca tumit kita, melalui tumit kita, kita ni dara ke tak dara? La ilaha illallah. Kau je yang tahu kau dara ke tak dara. Tak payahlah sibuk orang lelaki nak intai tumit kita, dara ke tak dara. Macam mana orang lelaki boleh intai tumit hang kalau hang pakai stokin? Sebab tu Allah suruh kita tutup elok. Subhanallah sahabat, tutup elok. Mak-mak semalam, ada ramai yang tak pakai sarung lengan, ada ramai yang tak pakai stokin. Kita faham lah kan, ibu-ibu tua-tua ni duduk kat kampung. Tapi saya cakap kat dia orang macam ni, seinci aurat ni sahabat-sahabat dalam ihram, dan niatkanlah pakaian kita dalam ihram tu. Subhanallah. Siapa yang tulis huruf besar tu? Ustazah nak marah tak lepas tu. Amboi-amboi, noti Ni ramai budak-budak noti ni. Amboi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul anugerah Arbi. Kadang-kadang ya Allah, aku dah lah tengah sibuk ni soalan bab tumit lah dara ke tak dara. Hang seorang je dapat jawab. Macam manalah. Mana saya nak tahu lelaki-lelaki alim tu nampak ke tidak macam mana. Dekat tumit kita macam mana. Kan sahabat? Adalah dulu-dulu kita dengar macam tu. Tapi tak payahlah nak kaji. Kita pula bawa tumit kita buat bahan eksperimen. Jaga dirimu. Jaga auratmu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nur Maziha. Semoga bapanya ke birasnya yang meninggal. Tak faham. Apa-apa pun. Semoga syurga. Semoga syurga tempatnya kita doakan. Amin. Sedangkan mereka juga tidak akan memberi kita kecewa. Sedangkan mereka juga tidak akan mampu membantu menyelesaikan masalah kita. Mereka tidak akan mampu menolong sebanyak Allah menolong kita. Allah yang maha menolong. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa kita teramat-amat yakin kita bercerita ke orang-orang boleh tolong kita? Lah, kadang memang dia tolong, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi rahsia kita tu dipekik lolongkan, diceritakan kepada orang lain. Subhanallah sahabat. Jadi berhentilah. Jangan terus-menerus berkeluh kesah di media sosial. Jangan banyak mencurah perasaan di ruang terbuka. Apakah ada orang yang mahu peduli? Semalam saya lagi tergelak. Dalam dia kadang-kadang bila kita tengah scroll-scroll tu dia lalu. Jadi saya pun baca. Saya baca macam mana? Dia kata, kakak aku kan kerja kerajaan, gaji 2.8k. Lepas tu pergi kerja pukul 6 pagi, balik kerja pukul 6 petang. Tapi bla 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 macam dia kira membawang kakak dia lah dalam tu. Konon kerja kerajaan, macam hebat sangat pakai MyVSE apa benda lah macam tu. Aku kerja jual nasi lemak tepi jalan je. Pukul 6 pagi berniaga, 10 dah balik, dah boleh rehat-rehat dah. Macam gitu kan. Jadi kan Ustazah tengah, masa tu Jaja tengah drive, Ustazah dalam kereta. Sempatlah nak scroll-scroll tu kan. Yang paling kelakar saya tengok di ruang komen, tak payahlah kita masuk campur. Ni kakak dia yang belagak ke adik dia yang belagak? Dua-dua ada penyakit hati, sahabat-sahabat. Biarlah. Ini masalah keluarga diorang. Kakak tak sebulu dengan adik lah ni. Boleh tulis dekat Facebook macam tu, yang komen punya sampai beribu-ribu orang. Lepas tu kita pun kata, ini status dia. Adakah kisah kakak engkau belagak ke? Engkau jual nasi lemak pukul 10 pagi dah boleh goyang kaki relax-relax? Ramai pula yang jawab, aku pun meniaga tepi jalan juga. Pukul 10 pagi tak boleh nak relax-relax pun, kena basuh periuk buat sambal pagi tadi. Kan? Meniaga nasi lemak apa? Pukul 10 pagi dah boleh relax terus, boleh baring-baring ni. Ya Allah. Sri Rohayu pun baca. Saya kata, macam mana boleh lalu? Saya kalau dapat macam tu, ni kenapa selalu lalu kat Ustazah viral-viral macam ni? Ustazah pergi dekat 3 titik tu, Ustazah pergi blok kat situ, nanti dia tak keluar lagi dah. Tapi kan kadang dia keluar juga. Tak faham kan Maria Maun, kelakar sungguh. Dia ada sakit hati dengan adik-beradik. Dia tulis kat Facebook sepanjang-panjang. Ada masa pula tulis kat Facebook sepanjang-panjang. Cuba manfaatkan, kita nak tulis panjang ke pendek. Okey, untuk aku boleh merawat hati, menambah baikkan peribadi. Untuk orang yang membaca, ia ada manfaat. Macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, pelik sungguh kita. Lepas ni doktor boleh cek tumit kaki je lah kot.
Ini statement Dr. Maizura. Ini statement Dr. Maizura ni. Dr. Maizura jaga ward kanak-kanak pun tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kadang ada kanak-kanak yang jadi mangsa gangguan seksual kan. Apa tu tak payahlah nak check dekat bahagian-bahagian tertentu. Check ajalah dekat tumit kaki tu. Budak ni pernah kena rogol ke apa ke, minta maaf sahabat-sahabat. Betul lah macam-macam. Ustazah pun tak terfikir. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah. Apakah kita ingin meraih belas kasihan? Kita tulis-tulis kat Facebook minta simpati orang tu, nak dapat kasihan ke sahabat? Kan dia kasihan dekat ruang komen tu je. Ya ke kesiannya kau, semoga Allah permudahkan urusan kau. Lepas tu sahabat kita takut nanti bila dia di luar ruang komen, kau nak tahu tak Ustazah Zai tu, dia mengadu dekat Facebook, spek dia patah. Ustazah Zai memang suka bercerita kan, spek patah pun nak cerita dekat Facebook. Tapi bukan nak merayu simpati, jomlah buat tabung dana spek Ustazah Zai patah. Astagfirullah, spek elok-elok saya patah pula sungguh. Jangan-jangan. Ini contoh je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan Zan, saya pun memikirkan macam tu. Mustahil dia sanggup nak. Tu sebenarnya konten je, nak like dan followers. Kesiannya lah nak macam tu. Aduh, Masya Allah, Tabarakallah. Ketahuilah sahabat, sepeduli mana pun seseorang, mereka tidak akan mampu mengerti sepenuhnya perasaan kita. Betul? Sepeduli mana pun seseorang, mereka tidak akan mampu mengerti sepenuhnya perasaan kita. Sahabat, sesungguhnya makin lama hidup, kita makin melihat kan, siapa orang yang ikhlas dengan kita, siapa orang yang macam bila kita senang je nak kawan dengan kita, kita makin nampak. Jadi ajarlah hati ini untuk semakin matang dalam bertindak. Sia-sia rupanya kita banyak bercerita kepada makhluk, apatah lagi menulis kepada Facebook. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ya Allah Tuhan, kalaulah pakai dakwat, buang habis dakwat pen kita saja. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah, takkan ada penyelesaian. Bagi Ustazah lebih baik contoh anda menulis buku lah, contoh kan. Zan Aizan gelak ni kalau Ustazah cakap. Ada satu buku Ustazah yang masih terperap dekat laptop Ustazah kan. Kan dulu banyak manuskrip Ustazah yang terperap dalam laptop. Hikmah PKP terbit. Bila Ustazah kumpul bahan untuk buku di balik hikmah di balik musibah, kan terus dah tak PKP, terus terperap lagi. Takkan nak fikir balik PKP balik kot, PKP balik kot. Oops, kan tak. Maknanya sahabat-sahabat, luah dengan kita boleh ubah watak semata-mata dengan niat untuk bila kita share, orang yang sedang berduka cita, bermuhasabah, orang dapat okey, first step macam ni, second step, akhirnya dia menjadi orang yang berjaya. Percayalah, orang yang boleh menulis skrip, orang yang boleh tulis lagu yang indah-indah, macam Dr. Aida Al-Qarni, macam mana boleh menghasilkan kitab yang Masya Allah satu dunia meraihkan kitab Latahzan, adalah kebanyakannya apa yang dilalui bukan bercerita kepada orang, tetapi dia meluah untuk merawat dirinya sendiri dan dijadikan bahan manfaat. Dan kita tak pernah nampak pun satu-satu cerita yang mengaibkan dirinya sendiri. Walaupun kita tahu dalam banyak cerita itu adalah kisah beliau, tapi dia ubah untuk manfaat. Apa sahabat-sahabat? Tidak berlaku perkara-perkara fitnah di situ. Subhanallah. Nur Aini Muhammad Nur, kenapa cek tumit kaki? Dah cek tumit kaki sebab nak tahu kita pakai stokin ke tidak. Sekian dimaklumkan. Untuk makluman, kaki adalah aurat. Ni yang baru-baru dengar ni, apa hal tumit kaki. Siapa nak cek tumit kaki, semata-mata nak bagi tahu. Kalau tumit kaki kita tu nampak, maknanya aurat kita masih nampak. Gitu je. So kita tak payah panjang lah, bab dara tak dara, itu soal kau sendiri yang tahu. Sekian dimaklumkan. Okey, tidak akan mampu faham kegundahan yang sedang kita hadapi. Tidak akan ada manusia yang lebih peduli kepada kita selain daripada diri kita sendiri. Tidak akan ada manusia yang lebih mengerti perasaan kita selain daripada diri kita sendiri. Allah ya Karim. Sahabat, jom kita sama-sama akui, jom kita sebut sama-sama, tidak akan ada manusia yang lebih mengerti perasaan kita selain daripada diri kita sendiri. Aku perlu begini ya Allah. Sebab tu perlunya muhasabah. Muhasabah
sehari ni apa yang aku dah buat ya Allah? Kenapalah macam ni aku melalui pagi aku tadi? Lara je ya Allah, syukur Engkau tak matikan aku. Aku tengah hari mengadu dekat kawan tu begini-begini. Tiba-tiba petang aku tengok dia sindir-sindir aku pula dalam Facebook dia. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dr. Maizura Rahim ni, ketua pengawas jangan noti-noti tiba tumit kaki merekah. Yang tak masak ni tiba rasa nak cek tumit kaki. Alamak, kalau tak merekah tu maknanya memang malas masak ya. Itu teori Dr. Maizura. Dia dah buat uji kaji dekat hospital Taiping. Kan jadi fitnah pula hospital Dr. Maizura bekerja. Allahu Akbar. Jadi berhentilah, jangan melulu menganggap tidak ada yang mempedulikan kita. Kalau kita meluahkan spek hari ni, kenapa bagi contoh spek patah? Spek sudah patah, hati pun patah, kerana kepada suami meluah tapi dia buat tak endah. Jadi tak pantun Pak Kerat saya. Dia tulis dekat Facebook dia. Spek sudah patah, tapi hatiku pun patah sebab sudah meluah kepada suami dia tu, kan? Tapi dia buat tak endah. Contoh. Lepas tu jap-jap dia hintai. Tak ada siapa pun like, tak ada siapa pun simpati spek aku patah, kan? Lagi-lagi laki dia. Lepas tu dia screenshot, dia hantar kat suami dia. Abang baca tak status Facebook? Apa orang tengah sibuk kerja ni, status Facebook. Ni saya dah screenshot hantar dekat abang. Abang tak baca ke? Tu baca, abang tengok spek tu elok je, lawa je pun pakai je lah dulu, banyak lagi yang lebih penting. Ruah dah justru pandai Ustaz apa pantun kan. Tiba keluar macam tu pantunnya. Okay. Lepas tu besok dia check lagi, baru ada 2 like. Itu pun kita like sendiri. Yang kedua suami dia terpaksa like. Tak ada siapa yang simpati sahabat, dan spek dia tetap macam gitu pun. Jadi kita nak cakap Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cik Rodiah Syarif, jangan pakai lotion. Contohilah Ustazah Zai. Order Olive minyak zaitun Olive House dengan Ustazah Zai. Order. Tak pernah kempen ni. Order kat Ustazah Zai. Okay. Nanti anda akan amalkan dia. Bukan saja rasa badan sihat, tapi bila anda cek tumit kaki anda, tak ada pecah-pecah dah. Ada seorang makcik ni, Ustazah, sejak acik amalkan tu, acik perasan rambut acik ni yang putih-putih dah macam berkurang sangat. Ya Ustazah, ajaib lah. Cik, semua atas izin Allah. Ada orang serasi macam ni, ada orang serasi macam ni. Kan? Hari ni subtopik kita hari ni adalah tumit kaki. Jadi siapa yang baru masuk, anggap je lah tajuk tumit kaki tu sebab Ustazah sedang kempen suruh pakai stokin. Itu je, sekian dimaklumkan. Okay, jangan terus berfikir beban yang kita pikul jauh lebih berat berbanding dengan orang berbanding dengan orang lain. Ingatlah, kita masih punya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia begitu sayang kepada kita. Ya Allah, saya kan kalau sebut Allah tu baik sangat, Allah tu sayang dengan kita, terus macam hati ni macam yes, Allah tu baik sangat, Allah tu sayang kita. Walaupun kita dah melalui pelbagai ujian, kita pasti bertemu dengan hikmah bila kita mencari sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, dia satu-satunya yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Apatah lagi ketika kita berada dalam keadaan murung, perasaan yang sering berkecamuk. Masya Allah, Allah tahu hati kita semalam kan Ustazah layan makcik-makcik tu. Ya Allah, kita baru pengendali jemaah umrah sahabat, kita dapat rasa macam mana hati makcik-makcik ni nak berpisah dengan anak yang menghantar kat KLIA keluarganya. Tu dia seorang nak pi, ada yang sampai 12 orang pi hantar dekat KLIA. Punya excited sahabat-sahabat cuti kerja masing-masing. Pasal apa? Pasal seronok ni mak ayah nak pi Mekah ni. Masya Allah, tabarakallah. Jadi
Mereka mesti resah nak tinggalkan mak ayah dengan orang yang mereka tak kenal pun sebenarnya. So bayangkan kalau ustazah sergah-sergah, hang letak mak hang kat tepi tu, petau lah nak urus macam mana. Habis sombongnya dia ni. Makcik-makcik nak pergi tu lagi lah. Kan? Kalau kita jeling-jeling marah-marah dekat dia, nyesai aku pi mai kat sini ni, aku takut nak pi, ustazah ni garang sangat. Kita kena layan dia macam baby. Kan sampai semalam ada seorang makcik ni nak turun ke immigration kat bawah kan. Cik, apa je yang ada kat hati acik ni, rasa tak syok, rasa macam sedih, rasa macam rindu dekat anak. Kalau ada anak boleh tolong. Acik senyum je. Acik percayalah senyum ni ajaib. Kalau acik senyum je, nanti akan datang pertolongan Allah, insya-Allah. Yang penting acik semangat. Dia sambung, mesti semangat. Sedangkan hati aku ni pun kan cakap, aku cakap dengan makcik ni macam ni, aku sebenarnya risau kat dia ni. Tapi kita percaya, kita serahkan dia kepada Allah. Dia yang selalu siap sedia mendengar segala keluh kesah kita. Dia yang selalu menghulur bantuan tatkala kita memerlukan pertolongan. Dia yang tidak akan pernah jemu walau setiap waktu kita mengadu, merintih, bercerita semua masalah hidup kita. Sahabat, kadang-kadang ada orang yang kita selalu nak telefon dia, mengadu kat dia, orang blok nombor kita. Orang rimas dengan kita. Orang tak nak jawab soalan kita. Orang bosan dengan luahan hati kita pada dia. Bukan semua orang suka. Tapi tengok ni, dia yakni Allah tidak akan pernah jemu. Walau setiap waktu kita mengadu, kita merintih, kita bercerita semua masalah hidup. Bahkan dia suka kita mengadu kepadanya, minta tolong kepadanya, berasa kita benar-benar memerlukan bimbingannya. Sahabat, Ustazah Zai sendiri dapat merasakan kita hidup ni, kalau orang ni macam sentiasa dia ni memang bersungguh-sungguh bang, nampak dia macam betul-betul perlukan bantuan ni, kita akan teringat kan, terkenang. Sahabat, sepatutnya kita punya rasa macam gitu. Allah pencipta kita jauh. Dia ni betul-betul tengah nak sangat ni, dia tengah betul-betul meratak rintingan aku ni. Allah perhati kita sampai ke dalam hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sudahlah sahabat, jangan terus meratapi hal yang sebenarnya tidak perlu. Berdoalah. Tadahkan kedua-dua tangan kita. Luahkan segala keluhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritakan segala hal. Utarakan segalanya. Perasaan sesak jiwa, pilu hati, betapa hebat luka kita yang berdarah, namun membuatkan hati kita tersayat-sayat jadi serpihan. Ya Allah, resapilah segalanya. Resapilah segalanya. Nikmatilah setiap kesakitan, sehingga kita menyedari luka yang kita miliki bagi membuat diri kita semakin tumbuh. Luka tu rupanya Allah bagi untuk bagi kita semakin sempat untuk bangkit dengan semangat. Bukan makin down, sahabat-sahabat. Terbaik Dina Ailin bila rasa begitu terus-terus, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hauqalah. Membuat diri kita belajar jadi manusia utuh, manusia yang tidak kenal erti berputus asa. Ya sahabat-sahabat, kita tak nak jadi manusia yang sikit-sikit berputus asa, sikit-sikit berputus asa. Allahu Akbar, kan? InsyaAllah sahabat-sahabat, Ustazah berhenti di situ. Perenggan bawah sekali, muka surat 40. Apa? Mulut tak sama dengan suara. Betul ke? Ini mesti tadi ada lagging line saya ni. Tak apa, dah habis dah pun. Masa dekat Hazliza Mukhtar, masa dekat masa dekat penjara tu, saya ajak mereka memahami hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Depa terus sambung. Kan sambung, kan zikir-zikir macam ni kita biasa dengar kat TV, dalam program-program munajat kita dengar. Tapi Ustazah kata saya nak ajak kita faham begini.
Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Selalu. Betul, aku patut kalau dulu-dulu mengadu kat si Polan, tapi si Polan pun tak ada tolong apa. Aku ada Allah. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Tolong sahabat untuk kita mengumpul kekuatan. Kan kita baca hauqalah tadi, kita baca hasbi rabbi tadi, insya-Allah Allah datangkan kekuatan luar biasa. Syaratnya kita mampu untuk bangkit. Okay, bye bye. I love you all. Lillah. Pasti hilang segala lelah. Doakan sahabat-sahabat, ibu ayah kita yang sedang dalam umrah, mungkin sekarang dalam Safa dan Marwah berulang-alik seperti ibu kita Siti Hajar. Allah bagi kekuatan dan akhirnya Allah bagi percikkan pancutan air zam-zam yang luar jangka sampai hari ini masih ada. Memang penat bersa'i, tapi dengan semangat mereka dan doa semua kita, insya-Allah sekejap je lagi mereka akan bertahallul. Saya akan kongsikan kepada anda keceriaan mereka semua. Love you too, Suryani Muhammad Isa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi